Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Semua dah ada dalam Google Meet ni? Dah, semua dah ada. Okay. Bagus. Okey, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah sihat, cikgu. Alhamdulillah. Okey. Sebelum memulakan kelas pada hari ini, saya nak tanya siapa yang tak hadir pada kelas hari ini? Semua hadir? Semua hadir. Semua hadir. 15 orang. Okey. Bagus. Okey, sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak tanya kamu semua, apa yang telah belajar pada minggu lepas? Apa yang kamu faham yang kita belajar pada minggu lepas? Topik penghasilan reka bentuk fashion. Tajuk. Kita belajar tentang catat alih untuk menghasilkan Catat reka alih. bentuk fashion. Okey, ada berapa catat alih untuk menghasilkan reka bentuk fashion? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Yang pertama, Pasti 5. 5 sahaja. Yang 5, pertama cikgu. adalah? Pertama, Yang pemilihan pertama adalah? tema. Okay. Yang kedua, tinjauan dan penyelidikan. Yang ketiga, penjanaan Lagi? idea. Yang keempat, pembinaan mock-up projek. Yang kelima, pengujian dan penambahbaikan. Okey, bagus. Okey, bererti kamu semua dah faham apa yang telah kita belajar. Okey, tanpa membuang masa, kita akan belajar subtopik seterusnya iaitu tentang langkah pembangunan produk reka bentuk fashion. Okey, sebelum tu saya nak share slide PowerPoint. Sekejap ya. Share. Nampak tak slide? Nampak tak saya share? Nampak? Nampak. Okey. Saya harap kamu semua bagi perhatian kerana pada akhir kelas nanti kita akan ada aktiviti. Jadi saya harap awak semua faham apa yang saya akan ajar. Okey. Langkah pembangunan produk reka bentuk fashion. Yang mana yang pertama adalah, langkah pertama adalah sediakan bahan dan alatan. Langkah pertama, mengenal pasti dan menyediakan bahan dan alatan yang diperlukan. Pilih bahan yang mudah diperoleh, gunakan alatan dengan betul. Yang kedua adalah mengukur. Proses mendapatkan ukuran bagi reka bentuk produk, contohnya ukuran tinggi, labuh, lebar dan ukur lilit. Gunakan ukuran metrik yang betul dan konsisten. Yang ketiga adalah mendraft. Proses melakar pola dan memindahkan ukuran yang dikehendaki pada pola. Draft pola dengan betul dan masukkan tanda pola dengan tepat dan lengkap. Yang keempat adalah menanda. Proses memindahkan ukuran dan pola yang telah dibuat terhadap bahan sebenar seperti fabrik, kulit atau kertas. Pastikan tanda yang dibuat jelas dan boleh dibaca. Seterusnya adalah memotong. Memotong adalah proses memotong boleh dibuat secara manual dengan menggunakan gunting atau mesin pemotong khas mengikut jenis bahan yang digunakan. Okey, seterusnya adalah mencantum. Proses menggabungkan bahan-bahan yang telah dipotong menjadi reka bentuk fashion.
gunakan teknik cantuman yang betul mengikut jenis bahan. Okey, dan proses terakhir adalah, langkah terakhir adalah kemasan yang mana melibatkan proses menekan, mengemas, trimming, melabel dan pembukusan. Pastikan produk yang dihasilkan kemas dan berkualiti. Ini, lepas tu last sekali akan ada produk siap. Okey, faham? Setakat tu faham? Faham. Faham. Setakat ni faham. Okey, sebagai contoh, okey. Untuk kita akan membuat mock-up kasut yang mana pada minggu depan Amali kita akan membuat kasut bayi. Okey, kita belajar dulu langkah-langkah membuat mock-up kasut. Yang pertama adalah ni, sediakan bahan dan alatan. Kita akan menggunakan fabrik bercorak petak, pistol, perekat panas, gunting, pembaris, pensel dan pita selofan. Kita akan menggunakan bahan dan alatan ini. Okey, saya harap awak semua bagi perhatian sebab kita pada minggu depan kita akan buat amali mock-up kasut ni. Okey, langkah kedua adalah mengukur. Yang mana mengukur lebar dan panjang kaki. Okey, sebagai contoh. Awak nampak tak saya bagi contoh? Ni contohlah kaki. Ni hujung jari kaki kita. Lepas tu ni tumit. Jadi awak ambil ukuran lebar tu antara ni. Ukur lilit kaki ni. Lepas tu kalau panjang tu daripada yang paling panjang. Jari yang paling panjang kepada tumit. Faham? Ambil panjang kaki tu. Ukuran dia. Faham tak? Faham. Hello, faham? Okey. Okey, langkah ketiga adalah mendraft yang mana akan adanya bahagian lidah kasut. Yang kedua adalah mempunyai bahagian belakang kasut, bahagian tapak kasut, ada dua bahagian tapak kasut. Langkah keempat adalah menanda. Yang mana pindahkan pola pada fabrik dan tanda garisan pemadan dengan jelas. Lepas tu langkah kelima, sebelum tu langkah ketiga tu kita kena gunting pola tu, draft pola kasut pada kertas mengikut template kasut, gunting pola kasut tersebut. Seterusnya baru menanda, pindahkan pola pada fabrik dan tanda garisan pemadan dengan jelas. Langkah kelima adalah memotong fabrik mengikut garis pemadan yang telah dibuat. Gunting dengan berhati-hati dan cermat. Okey, langkah kedua terakhir adalah mencantum. Yang mana pertama kita tindihkan bahagian belakang kasut pada lidah kasut dan lekatkan dengan kemas. Kedua adalah gunting bahagian basi lipatan dengan cermat. Yang ketiga adalah lipat bahagian basi lipatan ke dalam. Dan yang seterusnya adalah cantumkan bahagian di sekeliling tapak kasut dengan menggunakan pistol perekat panas. Dan yang terakhir adalah masukkan tapak kasut tersebut ke dalam kasut, kemaskan bahagian basi lipatan. Kemudian langkah terakhir adalah kemasan yang mana kemaskan bahagian sisi kasut, pastikan tiada bahagian yang terbuka, kemaskan dengan hiasan. Okey, awak nampak tak contoh produk siap ni? Nampak tak? Dia kreatif. Awak tahu tak benda ni, kasut ni awak boleh komersialkan di pasaran. Awak tengok tu elemen merentas kurikulum tu. Kalau awak boleh buat benda ni, awak boleh komersialkan kasut ni di pasaran yang mana boleh menambahkan lagi pendapatan awak. Jadi saya harap awak boleh gunakan apa yang awak akan buat nanti ni. Okey, faham? Faham. Okey, ni sebagai contoh pola kasut bayi yang kita akan buat pada minggu depan. Awak nampak tak buka saya sekarang ni, saya akan tunjuk. Tengok ni, pola kasut bayi ni. Ni, saya ada contoh. Ni minggu depan kita akan buat ni pada Amali. Nampak? Kena buat pola Awak juga nampak ke?
Ya, kita kena buat kasut. Mock-up kasut tu kita kena buat pada minggu depan. Tapi kita buat saiz kasut bayi sahaja. Okey. Okey. Ni contoh dia. Kita akan buat. Ni bahagian. Ni bahagian tapak kasut ada 2. Ni pola dia. Lepas tu kita akan potong atas fabric. Lepas tu kita boleh buat kasut tu. Okay. Dah nampak cara-cara nak buat? Nampak. Cuma tak tahu saiz. Saiz kaki tu. Saiz Ya. nak ukur kaki tu ke? Kan saya dah bagi tahu kaki tu kita ukur dari lebar tu kita ukur. Ni contohlah kaki. Ukur lebar lilit, ukur lilit. Kalau kasut panjang dia ambil yang daripada jari paling panjang kepada tumit. Pada tumit. Faham? Faham. Faham cikgu. Okey. Okey. Kalau faham saya nak semua buat ni padlet. Padlet. Tu saya bagi dalam chat. Sila buka. Dah buka. Okey, saya nak awak tulis apa yang awak faham pada hari ini. Iaitu saya nak langkah-langkah penghasilan reka bentuk fashion. Iaitu langkah-langkah membuat pembangunan produk reka bentuk fashion. Terdapat 6 langkah. Saya nak satu-satu ya. Langkah pertama. Langkah yang pertama. Ya. Ada Tulis tajuk dia apa cikgu? Langkah. Yang kita belajar tadi, langkah membuat produk reka bentuk fashion, pembangunan. Yang mana ada sediakan bahan dan alatan. Cepat. Yang pertama, sediakan bahan dan peralatan. Okey, yang kedua. Yang kedua, mengukur. Okey, pandai. Yang ketiga, mendraft pola. Yang keempat. Keluar tak? Yang ketiga dah keluar. Yang keempat, menanda ukuran. Menanda ukuran, betul. Yang kelima, memotong. Yang keenam, mencantum. Yang ketujuh, kemasan produk. Kemasan produk. Yang ke-8 terakhir, produk siap. Saya rasa, okey, betul-betul. Okey, 7. Okey. Berarti awak semua faham yang awak belajar pada hari ini. Okey. Semua jawapan awak betul. Langkah-langkah pembangunan produk reka bentuk ni kiranya awak faham. Okey. Saya nak tanya, ada soalan ke nak tanya sebelum kita buat amali pada minggu hadapan? Tak ada. Tak ada. Okey. Okeylah, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum tu saya nak bagi satu latihan
Yang mana saya nak awak semua buat peta minda tentang langkah pembangunan produk reka bentuk fashion ni. Saya nak awak buat contohlah sediakan bahan dan alatan. Awak buat cantik-cantik, lepas tu saya nak poin penting dalam tu. Boleh? Buat cantik-cantik. Boleh cikgu. Minggu depan ke? Yang kedua saya minggu depan. Yang kedua saya awak baca subtopik seterusnya yang mana kita akan membuat langkah-langkah membuat seluar. Selepas kita buat pola kasut bayi dan kita buat kasut bayi tu, kita akan membuat seluar pula. Okey, boleh? Boleh. Okey. Boleh cikgu. Okey, terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Okey. cikgu. Okey, sama-sama.